Empire ni adalah merupakan satu kerajaan ataupun pemerintahan yang besar. Dan apabila nak mengekalkan sebuah empire yang besar, tentulah kerajaan itu mempunyai persenjataan yang canggih pada waktu itu. Kalau tidak, sudah pasti kita tak boleh nak mengekalkan kawasan ataupun wilayah pemerintahan yang begitu besar. Begitu juga dengan apabila kita bercakap tentang Melaka umpamanya. Sebenarnya Melaka itu satu contoh, ya. Kerajaan Melayu ni sebelum Melaka pun dah ada yang besar-besar, yang hebat-hebat. Tetapi ramai sejarawan yang setuju mengatakan bahawa Melaka itu adalah merupakan kemuncak kegemilangan pemerintahan ataupun empire Melayu. Ada orang yang kata prajurit Melaka kalah kerana hanya mereka menggunakan keris dan lembing, sedangkan Portugis itu menggunakan senjata api. Ini juga adalah merupakan salah faham, salah fakta yang sangat bagi saya memalukan kita lah. Kenapa kita salah faham? Ini mungkin kita termakan dengan dakyah yang dibawa oleh orientalis ataupun imperialis barat lah, ya. Mereka punya modul itu ada 3 sebenarnya. Dia kata ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah sesuatu negeri. Yang pertama, kaburkan sejarahnya. Saya rasa mereka berjaya, sebab sampai sekarang kita masih lagi kabur. Kita tak pasti apa yang berlaku zaman nenek moyang kita itu. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya sehingga tidak lagi boleh diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Ini pun banyak berlaku. Sebab itu ramai orang tak tahu apabila ke Melaka tu, mereka hanya pergi melihat dan bergambar di hadapan pintu Porta di Santiago, Formosa tu. Pintu tu saja yang Portugis buat, dikukuhkan pintu. Perimeter tembok tu dah tak ada, diruntuhkan. Jadi apabila tak ada bukti-bukti itu, apa yang kita nak ceritakan kepada generasi penerus? Memang tak ada bukti. Kata orang putih kan, seeing is believing. Apa yang orang nampak, khususnya generasi baru ni lah, apa yang dia nampak itulah yang dia percaya dan yakin. Jadi apabila tak ada bukti, tak ada artifak, apa nak yakinnya? Semasa Portugis datang menyerang pada Ogos 1511 itu, tembak-menembak antara prajurit Melaka dengan Portugis yang datang menyerang itu, selain daripada menggunakan meriam, lela, rentaka dan sebagainya, juga menggunakan musket ataupun dalam istilah Melayu disebut istinggar, ya. Orang Melaka pada waktu itu sudah ada istinggar ni. Yang ini yang kita nak kena betulkan. Jangan anggap orang Melaka masa itu menggunakan lembing dan keris sahaja. Lembing dan keris tetap kita gunakan, jangan salah faham. Tetapi senjata jarak jauh, ya, untuk combat, ya, adalah menggunakan istinggar. Dan istinggar ada banyak jenis, ya. Teknologi pada abad ke-16 adalah menggunakan kancing sumbu ataupun matchlock kalau dalam bahasa Inggerisnya. Matchlock. Kancing sumbu maknanya dia ada sumbu dia. Ya, dia ada sumbu dia. Sumbu yang dicucuh dengan api. Dicucuh dengan api. Ya. Itu teknologi pada waktu itu. Dan Melaka sudah ada. Kerana itu sampai sekarang ini, yang diguna pakai di Melaka pada waktu itu disebut dalam catatan dan penulisan orang barat sebagai Malakan Musket. Malakan Musket, istinggar Melaka. Ya. Selepas daripada kejatuhan kota Melaka itu, kerajaan Melayu yang ada masih lagi membuat senjata itu. Dan kemudiannya yang abad ke-17 sampai abad 17 itu, tahun 16 lebih, disebut Malay Musket, istinggar Melayu. Dalam muzium ni ada selaras yang kita beli balik dari Belanda. Ada, boleh tengok, dan itulah teknologinya. Yang menurut
catatan ataupun tulisan pengakuan daripada Albuquerque sendiri, orang Melaka sudah ada senjata api dan musket istinggar mereka itu dari segi kualiti setanding dengan buatan Jerman. Dan dia sendiri tak malu mengaku lebih baik daripada buatan Portugis. Yang inilah yang dirampas di dalam Kota Melaka, khususnya di dalam istana, dan kemudian dibawa ke Jepun, dijual. Kalau tak salah saya, ada orang kata 5, ada orang kata 7 laras kepada Jepun, yang menjadi asas kepada pembuatan istinggar Jepun yang disebut Tanagashima. Ada pertalian itu, dan orang Jepun sendiri pun dalam catatan dia kata teknologi itu diambil daripada Malakan musket. Ini catatan untuk membuktikan apa yang saya katakan tadi, ya. Catatan daripada Alfonso de Albuquerque. Ya. Apa katanya? Ini sebenarnya ditulis dalam bahasa Portugis lah, tetapi kemudiannya diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dia kata some Muslim. Ya. Saya nak sebut ni, bila saya sebut Muslim, dalam catatan dia tulis Muslim. Apakah orang Portugis tidak tahu bahawa negara yang diserang itu ataupun kota yang diserang itu bernama Melaka? Dia tahu. Sebab kalau kita pergi ke muzium di Portugis, catatan itu 1511 itu ditulis Conquista de Malacca. Maknanya dia tahu bahawa tempat yang diserang itu namanya Melaka. Dan orang Melaka tentulah Malakan. Kan? Tapi kenapa dia tulis Muslim dalam catatan dia? Ini satu lagi, ya. Saya nak sebut bahawa serangan ke atas kerajaan-kerajaan Melayu di Timur Jauh adalah kesinambungan kepada Perang Salib. Ini pun ramai orang tak sebut. Dalam sejarah kita ditulis Portugis datang serang Melaka sebab nakkan rempah. Rempah buat apa? Yang makan karinya kita. Orang Portugis bukan makan kari pun. Dia datang serang kerana nak jatuhkan kerajaan Islam. Sebab itu dalam catatan dia ditulis Muslim. Dia tak tulis orang Melaka, dia tak tulis orang Melayu, dia tulis Muslim. Sebab ini adalah kesinambungan kepada Perang Salib. Mereka kalah, kan, terutamanya dalam Perang Salib di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dendam mereka itu, kami kalah di sini, kami akan kalahkan kamu di Timur Jauh. Sebab itu ditulis Muslim. Sama jugalah sampailah kepada kemudiannya kejatuhan kerajaan-kerajaan Islam di kalau hari inilah Filipin. Manila, kerajaan Sultan Sulaiman jatuh, kan, yang kemudiannya jadi Manila sampai hari ini. Ini kesinambungan yang kita kena sedarlah, orang Islam kena sedar. Jadi dia kata some Muslims who were seeking refuge in the town some distance away began sniping at the Portuguese with musket. Ini catatan dia. Untuk membuktikan bahawa orang Melaka pada waktu itu, prajurit Melaka, sudah pun menggunakan istinggar tadi. Saya sengaja tidak mau ambil daripada tulisan-tulisan orang kita, sebab nanti kata bias, ada kemiringan. Ini saya ambil daripada pihak yang menyerang sendiri. Dan satu lagi yang saya kuningkan di bawah tu, dia kata in the fury of the battle, Antonio de Abreu was wounded in the jaw by a musket shot. Antonio de Abreu ni salah seorang panglima dia. Ini yang datang 1509, kemudian kena tangkap dengan Lopez de Esquerra, kemudian dipenjarakan dalam penjara di dalam Kota Melaka. Dia inilah yang banyak memberikan maklumat kat mana depo senjata, kat mana pintu gerbang, kat mana pintu kecil, kat mana meriam ada. Dia yang leak out maklumat itu kepada pihak yang di atas kapal. Tentulah dengan pembelotan beberapa orang yang sanggup menjual maklumat itu. Dan dia ni kena tembak, sehingga dia punya jaw, rahang dia,
rosak. Dan mengikut tulisan Albuquerque ni, sampai selepas perang tu dah, selepas jatuh dah Kota Melaka pun, dia punya jaw tu dirawat dan tak kembali pulih. Maknanya mungkin dia sengit ke apa-apa. Dia tembak. Jadi kalau dari jauh boleh tembak, kena rahang, maknanya penembak tepat. Sniper. Orang Melaka dah ada sniper masa itu. Ini bukti daripada catatan mereka sendiri. Yang ini saya tak payah baca lah. Ini nak menunjukkan betapa kayanya kerajaan Melaka pada waktu itu. Ialah kalau kerajaan itu menguasai kiri dan kanan Selat Melaka, dengan Selat Melaka sekali, boleh bayangkanlah kekayaan sebuah empire. Sebab itu dia kata yang mereka bawa lari itu, Sultan Melaka bawa lari itu dengan pembesar-pembesar itu, berapa banyak punya kekayaan, dia kata 2/3. Hanya 1/3 saja tinggal. 1/3 yang kami rampas ni pun, dia kata, adalah merupakan rampasan terbesar dalam sejarah rampasan Portugis. Jadi cuba boleh bayangkan. Sebab sebelum dia ke Melaka tu, dia berjaya di beberapa tempat lain, umpamanya di Goa di India. Rampasan di Goa tidak sehebat yang di Melaka. Sebelum pada itu lagi di Afrika, yang di Afrika itu pun tidak sehebat yang di Melaka. Jadi nak menunjukkan betapa makmur kaya-rayanya kerajaan Melaka pada waktu itu. Kalau ada orang kata 1511 Melaka jatuh, itu tak betul. Kan awal-awal tadi saya sebut, Melaka ni kalau nak dikirakan daripada Bentan sampai ke Kedah itu. Kedah juga di bawah pengaruh Melaka, walaupun dia kerajaan basingan tapi kerajaan lindungan. Pahang awal lagi, sejak daripada ekspedisi Tun Perak sudah pun berada di bawah Melaka. Perak, Selangor belum ada. Kelang sudah ada sebagai Kelang, bukan sebagai negeri. Sebarang sini, sebarang sana, kan, Siak, Riau, Jambi, Palembang, sampai Daik Lingga, semua tu, itu semuanya di bawah Melaka. Jadi kata Melaka jatuh tu tak betul. Yang jatuh hanya kota Melaka dan pelabuhan. Yang tu yang nak kena betulkan juga. Sebab apabila Melaka tak pernah jatuh, itu yang Sultan dia boleh berpindah ke mana-mana di dalam negara dia, kan, dalam kerajaan dia. Itu sebab dia pindah ke Kampar, mengumpul kekuatan sana. Tapi apabila Sultan Mahmud tu mangkat, anak dia tu Alauddin ni lah yang kemudiannya menyeberangi balik Selat Melaka tu, menubuhkan Johor lama. Jadi Johor tu maknanya lahir daripada Melaka yang pecah pada waktu itulah. Sebab kota Melaka tu dah orang punya. Ada catatan juga saudara Roslan, masa bendahara pujuk Sultan suruh berundur tu kerana serangan yang makin kuat dan pembelotan tentera upahan dan sebagainya, ajak Sultan berundur. Apa kata bendahara? Dia kata, tuanku jangan bimbang, 1 kota Melaka jatuh, 10 lagi kota Melaka kita boleh bina dengan kekayaan dan juga kawasan yang ada. Satu jatuh, kita boleh buat lain. Kita boleh buat di seberang sana, kan, di Riau, atau kalau nak buat di pulau, di Bentan boleh, ataupun kalau di utara boleh. Sebab empire yang begitu luas. Jadi banyaklah siri peperangan ni. Bukan perang pada hari kejatuhan tu saja. Maknanya kalau nak dibuat sejarahnya, ini banyak. Memang betul. Itu sebab saya katakan tadi, kejatuhan Kota Melaka, kejatuhan Kota Melaka, Pelabuhan Melaka lah, pelabuhan kota, Melaka, Kota Melaka pada 1511 bulan Ogos itu sangat signifikan dalam sejarah kita. Kerana ianya bukan hanya kejatuhan satu wilayah ataupun satu kawasan kecil daripada wilayah. Ianya adalah merupakan rampasan maruah
kita perlu lihat ianya sebagai satu rampasan maruah kita. Maruah sebagai Melayu, maruah sebagai orang Islam. Kerana diambil bersama mereka itu. Ya, walaupun mereka hanya berupaya memerintah Kota Melaka itu saja. 100 tahun lebih Portugis di situ sahaja. Kemudian datang Belanda 1641, Belanda hanya dapat kawasan itu dengan Naning. Situ sahaja. Dan tidak seluruh Semenanjung ataupun Sumatera, tidak. Saya bagi satu pertanyaan lah, ya, untuk difikirkan oleh tuan-tuan, sama ada yang ada di hadapan saya ataupun yang melihat melalui dalam talian. Katalah hari ini, katalah contoh, ya, katalah hari ini kita pergi menjajah sebuah negeri di Afrika. Kita jumpalah dia punya senjata-senjata dia tu dengan belantan, blowpipe, sumpit dan sebagainya. Kita nak ambil bawa balik tak? Kita nak ambil bawa balik tak benda-benda tu? Kita tak ambil kan? Pasal apa? Pasal teknologi kita kan lebih baik. Portugis datang diangkut balik habis. Kenapa? Belanda dikuasai, sama ada kita ataupun kemudiannya Indonesia dia bertukar, ya, dalam perjanjian Anglo-Belanda tu dia bertukar dengan Inggeris. Diangkut bawa balik habis. Ya, bukan kita di Semenanjung saja. Saudara-saudara kita di seluruh Indonesia malah, ya, pun begitu juga. Diangkut bawa balik habis. British pun sama juga. Sebab itu sampai hari ini bila saudara Ruslan sebut manuskrip kita di luar negara tadi, ya, saya difahamkan ada lebih 20,000 naskah yang masih ada di luar negara. Walaupun pusat pengumpulan manuskrip cuba bawa balik, saya ingat 6,000 lebih, 7,000 lebih kot. Tapi banyak dibawa balik ke sana. Di Tropon Museum saja yang saya tunjuk tadi gambar keris kan, saya difahamkan oleh seorang sahabat saya yang dapat melihat dalam simpanan di Tropon Museum itu lebih daripada 1,000 bilah senjata kita. Ya, di Buckingham pun ada lebih 30-40 bilah. Di museum di Lisboa lagi banyak. Banyak meriam-meriam kita pun berterabur, habis dibawa, diangkut semua. Kenapa mereka mengambil daripada kita? Adakah mereka akan ambil kalau teknologi kita teruk? Adakah mereka akan ambil manuskrip kita kalau ilmu moyang kita tak seberapa pada waktu itu? Jadi itu kita fikirkan. Ya, maknanya rampasan itu bukan hanya rampasan kepada emas, perak, apalagi rempah, kan? Rampasan itu sebenarnya merampas ilmu, menarik keluar ilmu. Ilmu yang moyang-moyang kita miliki.